Imam Bilal dan semua jemaah sekalian. Kami kita sambung lagi kata hadis Nabi SAW, baca hadis lepas asar ni sambung. Dan sekiranya kita kejadian sebenarnya apa lagi boleh bersatu pembaca untuk diisi lepas asar ni untuk istiqamah dan majlis untuk amalan itu insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa apabila Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka pada suatu hari para sahabat Muhajirin datang kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat satu golongan yang lebih baik daripada golongan yang kami datangi, yakni orang Ansar di Madinah. Jika mereka ada kelapangan, mereka akan berbelanja banyak, dan jika mereka kesempitan pun, mereka masih memberi sebaik-baik bantuan dan pertolongan. Segala susah payah kami telah ditanggung oleh mereka, sedangkan keuntungan mereka berfungsi dengan kami, yakni layanan mereka yang luar biasa ini, menyebabkan kami bimbang hanya mereka yang akan dapat membolot segala ganjaran di akhirat nanti. Kami tidak dapat apa-apa." Baginda SAW bersabda, "Tidak, yang demikian tidak akan berlaku selagi kamu terus berdoa untuk mereka dan kamu memuji mereka, yakni kamu sentiasa berterima kasih kepada mereka." Tadi riwayat Bukhari. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata bahawa apabila Rasulullah SAW datang ke Madinah, maka pada suatu hari para sahabat Muhajirin radhiyallahu anhu datang kepada Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat satu golongan yang lebih baik daripada golongan yang kami datangi, yakni orang Ansar Madinah. Jika mereka ada kelapangan, mereka akan berbelanja banyak, dan jika mereka kesempitan pun, mereka masih memberi sebaik-baik bantuan dan pertolongan. Segala susah payah kami telah ditanggung oleh mereka, sedangkan keuntungan mereka berfungsi dengan kami, iaitu layanan mereka yang luar biasa ini, menyebabkan kami bimbang hanya mereka yang akan dapat membolot segala ganjaran di akhirat nanti. Kami tidak mendapat apa-apa." Baginda SAW bersabda, "Tidak, yang demikian tidak akan berlaku selagi kamu terus berdoa untuk mereka dan kamu memuji mereka, yakni kamu sentiasa berterima kasih kepada mereka." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesiapa yang dihadiahkan bunga yang berbau harum, maka janganlah dia menolak, kerana ia ringan dan murah, serta baunya pun harum." Hadis riwayat Muslim. Keterangan, sekiranya bunga yang harganya murah pun ditolak, maka ada kemungkinan bahawa si pemberi akan menyangka bahawa hadiah saya ditolak kerana harganya murah, maka ini akan menyebabkan dia berasa sedih hati. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tiga perkara tidak patut ditolak: bantal, wangi-wangian, dan susu." Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tiga perkara tidak patut ditolak: bantal, wangi-wangian, dan susu." Hadis riwayat Tirmidzi. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Sesiapa yang mereka untuk saudaranya, untuk meremeh, menyokong untuk saudaranya dalam apa-apa urusan, lalu saudaranya itu menghadiahkan kepadanya sesuatu sebagai balasan atas sokongannya itu, dan dia telah menerima hadiah tersebut, maka sesungguhnya dia telah masuk ke dalam salah satu pintu riba yang besar." Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda,
sesiapa yang menyokong untuk saudaranya dalam apa-apa urusan, lalu saudaranya itu menghadiahkan kepadanya sesuatu sebagai balasan atas sokongannya itu, dan dia telah menerima hadiah tersebut, maka sesungguhnya dia telah masuk ke dalam salah satu pintu riba yang besar. Keterangan hadiah itu dikatakan riba kerana pemberi sokongan itu mendapat hadiah tersebut tanpa sebarang imbalan. Di sisi syarak, nyokong yang dilakukan ini bukanlah satu imbalan yang sah yang patut dikenakan bayaran. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa daripada kalangan orang Islam yang mempunyai 2 orang anak perempuan dan dia berlaku baik terhadap mereka selama mereka berdua tinggal bersamanya, atau dia tinggal bersama mereka, maka pastilah mereka berdua akan jadi sebab dia boleh memasuki syurga. Dalam Anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan, atau 3 orang adik-beradik perempuan, ataupun 2 orang anak perempuan, atau 2 orang adik-beradik perempuan, dan dia telah berlaku baik terhadap mereka, dan dia takut kepada Allah SWT dalam menguruskan mereka, maka dia akan memasuki syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan, atau 3 orang adik-beradik perempuan, ataupun 2 orang anak perempuan, atau 2 orang adik-beradik perempuan, dan dia telah berlaku baik terhadap mereka, dan dia takut kepada Allah SWT dalam menguruskan mereka, maka dia akan memasuki syurga. Hadrat Ayub bin Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa daripada ayahnya, manakala ayahnya meriwayatkan daripada datuknya bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, hadiah yang paling baik daripada seseorang bapa kepada anaknya ialah pengajaran dan tarbiyah yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mendapat anak perempuan dan dia tidak menanam anaknya itu hidup-hidup seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah, dan dia tidak menghinanya serta tidak melebihkan anak lelaki daripada anak perempuan, itu dia melayan anak perempuan sama seperti dia melayan anak lelaki, maka Allah SWT akan memasukkan ke dalam syurga sebagai balasan atas perlakuannya yang baik terhadap anak perempuan. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita dengar suatu hadis Nabi SAW berkaitan dengan bagaimana kita menerima. Dari di awal kita mengatakan tentang bagaimana kita menerima wangi-wangian, bantal wangi-wangian, perkara yang kalau diberi dia tak boleh tolak. Keduanya ialah berkaitan dengan penjagaan anak perempuan, bagaimana Allah SWT menganugerahkan kehebatan, kebaikan kepada orang-orang yang menjaga, memelihara anak perempuan yang dijamin oleh Allah Taala syurga depan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua yang dengar hadis ini sampaikan, dan siapa yang ada anak perempuan, berbuat baiklah kepada anak perempuan, jaga mereka sebaik-baik mungkin, untuk auratnya, solat di awal waktu. Jadi ini semua menjadi sebab bagi kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu.